Assalamualaikum, salam sejahtera, maklumat sahih jenama dipercayai. Berita perdana edisi Isnin 18 Januari 2021. Saya Fadil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri umum pakej bantuan kelima, pakej permai dengan peruntukan 15 bilion ringgit lindungi ekonomi dan rakyat depani penularan COVID-19. Perintah kawalan pergerakan dilaksana di Seremban dan Port Dickson mulai tengah malam ini sehingga 1 Februari. Hari ini mengumumkan pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia permai bagi mengurangkan beban rakyat ketika berdepan penularan pandemik COVID-19. Permai merupakan pakej kelima dilancar kerajaan selepas pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin PKS tambahan, pelan jana semula ekonomi negara penjana dan kita prihatin. Pakej bantuan permai memperuntukkan 15 bilion ringgit. Menerusi pakej permai, 3 matlamat utama menjadi tumpuan dengan melibatkan 22 inisiatif. Matlamat pertama ialah memerangi wabak COVID-19. 1 bilion ringgit diperuntukkan merangkumi hampir 800 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan agensi-agensi lain yang terlibat. Seterusnya, matlamat kedua pula ialah memelihara kebajikan rakyat. Matlamat berkenaan ialah sebagai usaha bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat berikutan pelaksanaan PKP terutamanya golongan mudah terjejas dan pekerja yang bergantung kepada upah harian. Dan akhir sekali, matlamat ketiga menyokong kelangsungan perniagaan. Kerajaan memahami sepanjang tempoh PKP, semua jenis perniagaan menghadapi pelbagai cabaran termasuk kesukaran dalam menguruskan aliran tunai, perbelanjaan utiliti dan sewa premis. Berikut perincian penuh 22 inisiatif yang terdapat dalam 3 matlamat utama berkenaan. Saksikan. Program subsidi upah 3.0 di bawah Perkeso ditambah baik. Semua majikan yang beroperasi sepanjang PKP layak untuk memohon tanpa mengambil kira sektor. Untuk tempoh 1 bulan, majikan yang layak akan menerima subsidi upah berjumlah RM600 bagi setiap pekerja mereka yang bergaji kurang daripada RM4,000. Selain itu, had 200 pekerja bagi setiap permohonan akan ditingkatkan kepada 500 pekerja. Inisiatif ini melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion dijangka akan memanfaatkan 250,000 majikan yang menggaji lebih 2.6 juta pekerja. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dalam tempoh pelaksanaan PKP, kerajaan bersetuju untuk melonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP Prihatin. Pekerja yang tidak memenuhi caruman minimum ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan keuangan
SIP Prihatin sebanyak 30% daripada gaji mereka selama 3 bulan. Dalam pada itu, sejumlah 24 juta ringgit diperuntukkan kerajaan bagi membiayai caruman penuh delivery riders di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri per keso. Setakat ini, hampir 32,000 permohonan daripada mereka telah diterima untuk skim pelindungan berkenaan. Program iSINA juga ditambah baik. KWSP akan membuat pembayaran pendahuluan sehingga RM1,000 bagi permohonan iSINA kategori 2. Kemudahan itu diberi bagi membantu mereka yang menghadapi pelbagai cabaran akibat PKP dan banjir. Proses pembayaran pendahuluan akan mula dibuat pada 26 Januari ini. Bayaran pendahuluan iSINA kategori 2 juga dipermudahkan kerana ahli hanya perlu mengisytiharkan secara kendiri bahawa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menghantar dokumen sokongan secara dalam talian. Setakat 13 Januari, lebih 3 juta permohonan telah diluluskan dengan jumlah RM24 bilion akan disalur tahun ini. Pemberian bayaran sekali bayar one-off kepada semua petugas barisan hadapan akan mula dibayar dalam suku tahun pertama tahun ini. Ia melibatkan pembayaran RM500 kepada petugas barisan hadapan kesihatan dan RM300 kepada petugas barisan hadapan yang lain seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 sebelum ini. Manakala bayaran bulanan sedia ada yang diterima sebanyak RM600 oleh petugas barisan hadapan kesihatan dan RM200 oleh petugas barisan hadapan yang lain akan tetap diteruskan sehingga wabak COVID-19 ini berakhir. Kerajaan juga akan menambah lebih 3,500 anggota kesihatan yang akan mula bertugas pada hujung bulan ini. Penambahan anggota kesihatan tersebut melibatkan peruntukan tambahan berjumlah RM150 juta. Kerajaan juga bersedia untuk menambah pengambilan baharu sekiranya terdapat keperluan di masa mendatang bagi menggerakkan program imunisasi kelak. Bantuan moratorium dan pengurangan bayaran balik pinjaman akan terus disediakan. Bagi negeri-negeri yang dilanda banjir, 15 buah bank menawarkan moratorium bayaran balik pinjaman. Setakat ini lebih 1.3 juta peminjam telah memohon dan menerima bantuan pembayaran dengan kadar kelulusan sebanyak 95% bagi peminjam individu dan 99% bagi peminjam PKS. Dan ini membuktikan bahawa rakyat tidak perlu bimbang untuk menghubungi bank jika mereka memerlukan fleksibiliti pembayaran. Bagi peminjam yang menghadapi kesukaran berurusan dengan pihak bank, bank negara dan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK bersedia membantu dan memberi khidmat nasihat melalui telefon atau secara dalam talian. Bagi peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang terjejas akibat COVID-19 dan banjir pula, mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac ini. Tempoh pelepasan cukai khas ke atas pembelian peralatan teknologi dilanjutkan sehingga hujung tahun ini. Ia membabitkan pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet. Menurut Perdana Menteri, kerajaan melihat pelbagai insentif dan pelepasan cukai berjaya merangsang ekonomi dalam beberapa sektor. Dan selaras dengan keperluan norma baru yang banyak bergantung pada penggunaan alat digital, suka saya berkongsi bahawa pelepasan cukai khas hingga RM2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet yang telah berakhir pada 31 Disember 2020 akan dilanjutkan setahun lagi sehingga 31 Disember 2021.
Kerajaan turut melanjutkan tempoh capaian internet percuma sebanyak 1 GB yang diberi kepada orang ramai untuk melayari laman sesawang termasuk untuk tujuan pendidikan. Pakej langganan khas untuk pelajar yang menduduki peperiksaan SPM dan STPM juga diperluas kepada pelajar institusi pengajian tinggi yang disediakan sehingga hujung April. Bagi meringankan beban pemandu taksi dan bas pula, bantuan RM500 sekali bayar diberikan. Bantuan berkenaan memanfaatkan 14,000 pemandu pelancong dan 118,000 pemandu taksi, bas sekolah, bas persiaran, kereta sewa dan e-hailing. Ia melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM66 juta. Selain itu, kerajaan kini memberikan layanan pengecualian duty excise dan cukai jualan bagi tujuan pindah milik, pelupusan dan kegunaan persediaan teksi dengan syarat kenderaan dimiliki selama 7 tahun. Sukacita dimaklumkan bahawa syarat ini dilonggarkan kepada 5 tahun mulai 1 Januari hingga 31 Disember 2021. Bekalan vaksin COVID-19 yang pertama dijangka tiba di negara ini pada penghujung Februari. Menurut Perdana Menteri, perancangan program vaksinasi akan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Sehingga kini, kerajaan telah menandatangani 3 perjanjian dengan syarikat pengeluar vaksin antarabangsa bagi mendapatkan bekalan vaksin yang diperlukan. Kerajaan juga akan memastikan ketelusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberi perhatian utama melalui jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 yang telah ditubuhkan. Untuk itu, sebanyak RM3 bilion telah diperuntukkan khusus bagi perolehan tersebut. Bagi penetapan mereka yang akan menerima vaksin ini kelak, dalam sedikit masa lagi, garis panduan dan kaedah penentuan bagi individu yang perlu mengambil vaksin ini akan dihebahkan. Realistiknya, program vaksinasi ini dijangka berjalan secara berperingkat sehinggalah tempoh keseluruhan selama 12 bulan. Dan ini bermakna kumpulan pertama yang dijangka menerima vaksin ini adalah pada awal Mac dan mendapat meliputi lebih daripada 80% atau hampir 27 juta penduduk Malaysia menjelang suku pertama tahun 2020. Tambah beliau, Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan. Ketika negara berdepan COVID-19, rakyat turut diuji dengan banjir. Untuk itu, kerajaan telah bersetuju menyediakan peruntukan awal RM200 juta. Saya telah mengarahkan agensi kerajaan yang berkaitan untuk menyegerakan segala bentuk bantuan bagi membaik pulih kerosakan infrastruktur kecil, rumah mangsa banjir serta membantu meringankan beban rakyat akibat bencana alam baru-baru ini. Di samping itu, RM50 juta telah disalur kepada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara di bawah NADMA bagi perbelanjaan operasi bencana semasa tempoh monsun Timur Laut. Perdana Menteri turut menjunjung kasih atas keprihatinan dan perkenan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong kerana turut meredah banjir. Malah baginda berdua turut terlibat dalam misi bantuan kepada penduduk terjejas banjir di pusat penempatan sementara dan kampung-kampung sekitar Pahang baru-baru ini. Impak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali kedua terhadap ekonomi negara masih lagi terkawal. Menurut Tan Sri Muhyiddin, ia berikutan lebih banyak aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi pada PKP kali ini berbanding tahun lalu. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi negara akan terus disokong oleh sektor ekspor yang memberangsangkan dan pemulihan perdagangan dunia. Pakej rancangan ekonomi belanjawan 2021 dan pakej bantuan permai juga akan terus merancakkan penggunaan. Seterusnya, projek dan program yang berimpak tinggi
dan mempunyai kesan pengganda yang besar akan terus memacu momentum pemulihan ekonomi. Melalui pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ekonomi sebelum ini, kerajaan berjaya mencapai kadar pengujupan KDNK yang lebih kecil, iaitu daripada 17.1 kepada 2.7%. Selain itu, kadar pengangguran juga berjaya diturunkan daripada 5.1 kepada 4.7%, daripada suku kedua kepada suku ketiga tahun 2020. Sementara itu, kerajaan juga sedar pelaksanaan PKP yang disusuli proklamasi darurat menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat serta komuniti perniagaan. Sekali lagi, Tan Sri Muhyiddin menegaskan pengisytiharan darurat itu adalah semata-mata bertujuan mengekang penularan wabak COVID-19 yang kini menjadi ancaman terbesar pembangunan sosio-ekonomi negara. Kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan impak daripada langkah tersebut ke atas persekitaran ekonomi negara adalah terkawal. Malah kita telah melihat bahawa sejak 11 Januari 2021, pasaran modal seperti Bursa Malaysia dan pasaran bond kekal stabil dan teratur. Kementerian Kesihatan KKM berterima kasih kepada Perdana Menteri atas peruntukan besar yang diberikan menerusi pakej permai sekaligus meletakkan kesihatan rakyat sebagai keutamaan paling tinggi. KKM diberikan peruntukan 800 juta ringgit bagi keperluan petugas barisan hadapan melibatkan perolehan kelengkapan perlindungan diri PPE, kit saringan, hand sanitizer dan bahan guna habis. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba melalui satu kenyataan memberitahu KKM juga telah diperuntukkan sebanyak 3 bilion ringgit untuk penyediaan vaksin COVID-19 dengan pelan vaksinasi yang sedang dirancang akan bermula pada selewat-lewatnya bulan Mac 2021. Kerajaan begitu prihatin dengan pertambahan beban tugas sedia ada barisan hadapan KKM. Justru sebanyak 3,500 kaki tangan bertaraf kontrak akan diambil pada hujung bulan Januari ini, melibatkan jururawat, anggota paramedik dan sebagainya. Manakala bagi mengintegrasikan perkhidmatan kesihatan negara, sebanyak 100 juta ringgit disediakan untuk merealisasikan kerjasama dengan hospital swasta. Masanya. Itu antara reaksi positif rakyat berhubung pakej permai yang dapat membantu mereka terjejas ketika tempoh yang mencabar ini. Oleh kerana kita ni mangsa banjir, nampaknya macam bersyukur sangatlah. Ini yang kita lihat perhatian kepada Perdana Menteri yang banyak skop yang ditengok mungkin dalam wabak yang kita hadapi, dalam masa sama pula ada setengah-setengah negeri kena banjir. Saya sangat-sangat bersyukurlah sebab kita pun meniaga sendiri. Lepas tu dengan keadaan ekonomi yang masih gini, kita punya bisnes pun makin slow dengan keadaan kita orang baru banjir. Memang sangat-sangat bersyukurlah dapat ni bantuan dapat lanjutkan lagi masa PTPTN tu. Terima kasihlah dapat mengurangkan beban saya sebab dengan saya pun baru berhenti kerja, mengurangkan penjagaan. Lepas tu dengan mengeluarkan Aisina tu, syukurlah lah dapat cover daripada kami untuk berbelanja. Saya walaupun kita kena musibah banjir, bersyukur alhamdulillah jugalah kena bantuan daripada kerajaan, NGO, ramai yang bantu. Rakyat Malaysia ni memang prihatin sangat pada masa banjir. Saya ucapkan terima kasihlah. Turut memberi reaksi sama penduduk di Sabah termasuk petugas barisan hadapan. Sumbangan ataupun inisiatif ini dan kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan semoga dengan pemberian inisiatif ini menaikkan lagi semangat dan motivasi seluruh frontliners yang sedang bertugas bertungkus lumus untuk memutuskan rantaian COVID-19 di seluruh Malaysia.
amatlah baik kerajaan dan juga pihak-pihak tertentu yang memberi sumbangan dan juga sokongan kepada frontliner dapat meringankan beban dan juga rakyat yang terjejas lah. Saya amat mengalu-alukan pengumuman yang diberikan oleh PM kita dan kami merasa bersyukurlah sebab dipercepatkan bantuan terutama sekali yang musim sekarang ini COVID, tambah lagi dengan banjir di sini. Kerajaan yang mempercepatkan segala bantuan-bantuan yang diberi kepada semua rakyat, lebih-lebih lagi sekarang ini musibah banjir dan juga COVID. Jadi terima kasih banyak-banyak. Beralih ke situasi semasa COVID-19, kes baharu hari ini 3,306 menjadikan jumlah kumulatif kes positif 161,740. Paling tinggi di Selangor 1,213. Kes sembuh pula 2,293 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 122,344. 4 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 605. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sembilan lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini melibatkan 7 negeri. Kluster Taman Tasik Sungai Chua melibatkan daerah Hulu Langat di Selangor. Terdapat 2 kluster baharu di Sabah iaitu kluster Kompleks Segamaha di Kinabatangan dan kluster Jalan Bukit Bendera di Beaufort. Kluster Jalan Suria melibatkan sebuah perubatan swasta di Jalan Suria Johor Bahru. Manakala terdapat 2 kluster baharu melibatkan Kuala Lumpur iaitu kluster Tapak Bina Jalan Nipah di Titiwangsa dan kluster Tapak Bina Era Duta di Kepong. Di Kelantan, kluster Pulau 5 di daerah Pasir Putih. Kluster Jalan TJ pula di Seremban Negeri Sembilan dan kluster Cafe Genting melibatkan sebuah kafe pusat rekreasi di Genting Highlands, Bentong, Pahang. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana di Seremban dan Port Dickson Negeri Sembilan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 1 Februari. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan media menjelaskan ia dibuat atas nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan untuk mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan komuniti. Jelas beliau, kadar jangkitan di daerah Seremban mencatat peningkatan kes yang ketara dalam tempoh 2 minggu iaitu dari 777 kepada 876 kes. Kebanyakan mukim di Seremban juga adalah zon merah iaitu 7 daripada 9 mukim. Manakala bagi Port Dickson, Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat peningkatan kes positif secara mendadak dalam tempoh 14 hari melibatkan beberapa kluster iaitu daripada 35 kepada 167 kes. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Timbang Dayang, Kota Belud, Sabah ditamatkan hari ini seperti yang dijadualkan. Kementerian Kesihatan telah melaksana 516 ujian saringan dan daripada jumlah itu, 53 kes positif COVID-19 direkodkan. Kementerian turut mengesahkan baki kes aktif di lokaliti tersebut terkawal. Kes terakhir direkodkan ialah pada 11 Januari lalu dan tiada lagi sampel menunggu keputusan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan yang 785 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan PKP semalam. Daripada jumlah itu, 765 telah dikompaun, 19 direman, manakala seorang dijamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam ini, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan tempat di Semenanjung. Namun di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini berlaku di hampir ke semua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Setakat ini masih lagi terdapat pergerakan masuk kelompok awan yang membawa hujan berserta ribut petir secara konsisten dari kawasan perairan negeri Sabah,
wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak Utara ke kawasan daratan yang berhampiran. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada di kawasan yang bertanda kuning di negeri Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan juga Sarawak, serta amaran cuaca peringkat buruk di kawasan yang bertanda jingga di negeri Sabah ini sehingga ke hari esok. Oleh itu, penduduk setempat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan hujan lebat dijangkakan boleh berlaku di kawasan yang berkenaan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Dan akhir sekali, Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dan ketiga di kawasan perairan negara. Amaran ini pula berkuat kuasa sehingga ke 20 Januari nanti. Kelajuan angin yang boleh mencapai sehingga 60 km per jam dijangkakan boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 4.5 meter dan keadaan yang berangin juga boleh dirasai di sekitar kawasan pesisiran pantai yang berhampiran. Ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri dan aktiviti menangkap ikan. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azirah Samsudin. Assalamualaikum. Banjir di Pahang semakin pulih. Jumlah penduduk terjejas terus berkurangan kepada 810 orang daripada 228 keluarga setakat 7 malam tadi. Selain mengakibatkan ramai penduduk dipindahkan di pusat pemindahan sementara, bencana banjir itu turut menyebabkan penternak ikan air tawar mengalami kerugian serta kerosakan harta benda. Bagi mendapatkan gambaran penuh, terus sahaja bersama wartawan Muhammad Hazwan Azman langsung dari Pekan. Baik, terima kasih Hazel di Angkasa Puri. Banjir yang melanda negeri Pahang ini telah mengakibatkan ribuan penduduk berpindah ekoran kediaman mereka dinaiki air. Namun mereka yang menjadikan ternakan ikan air tawar sebagai punca pendapatan turut terjejas apabila mengalami kerugian. Dan bagi membincangkan lagi mengenainya, seketika bersama saya Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pahang, Encik Abdullah Jaafar. Apa khabar? Baik, terima kasih. Berikutan banjir yang melanda di negeri Pahang ini, setakat ini berapakah bilangan dan jenis kerosakan yang dialami oleh peternak? Di Pahang ini kira-kira 112 sangka terlibat keseluruhannya, melibatkan 51 peternak yang dilaporkan kerugian kerosakan kira-kira dalam 1.1 juta ringgit pada masa sekarang.
Dan sangka-sangka ataupun kolam ini rosak kerana arus yang kuat, kolam yang pecah dan sebagainya. Dan kita telah memantau sebenarnya rekod kerosakan ini seperti mana diarahkan oleh Ibu Pejabat dan sebagainya sejak daripada bulan Disember tahun 2020 lagi, ya. Dan kita kemukakan laporan ini daripada masa ke semasa kepada Ibu Pejabat dan juga kementerian, ya. Baik, setakat ini daerah manakah yang antara teruk terjejas akibat banjir pada kali ini? Setakat ini kita lihat daerah Lipis yang paling banyak, melibatkan dalam dalam 20 penternak, dan kerugian dianggarkan dalam 400,000 ringgit, ya, 400,000 ringgit. Dan kita telah kemukakan ini pada setiap masa perkembangan kepada Ibu Pejabat lah untuk tindakan selanjutnya lah. Kepada mereka yang terjejas akibat banjir ini, mungkin ada sebarang inisiatif ataupun bantuan yang boleh disalurkan kepada mereka? Sebenarnya kebiasaannya pun apabila kita bersedia untuk banjir bencana ni, sebenarnya sebelum ini pun kita telah bagi peringatan awal supaya mengikat sangka dengan kukuh dan sebagainya, kemudian menjual hasil ternakan lebih awal, tidak memasukkan benih dekat dengan waktu untuk banjir dan sebagainya. Walaupun oleh kerana banjir ini berlaku sebagai satu bencana, kita bersedialah biasanya untuk memberi bantuan apabila selesai nanti dari segi benih, dari segi peralatan, untuk membaiki sangka, untuk makanan dan sebagainya. Sebab kita mempunyai dua pusat utama di Pahang ini, iaitu di Pusat Pengembangan Akukultur di Perluk dan juga Pusat Pengembangan Akukultur di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan nanti apabila kita telah selesai mendapat jumlah kerugian dan sebagainya, dan kita akan bersedia untuk membantu setakat mana yang boleh berdasarkan kepada bilangan seluruh negeri Pahang khususnya. Baik, Encik Daulah, di atas perkongsian tersebut. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa keadaan banjir di Pahang ketika ini. Kita kembali bersama Hazel di Angkasa Puri. Baik, Muhammad Azwan, terima kasih untuk perkongsian itu. Bermula tahun 2021, Sarawak bukan sahaja dikejutkan dengan peningkatan kes COVID-19, malah turut berdepan bencana banjir. Dalam berdepan situasi itu, ketangkasan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN amat diperlukan dalam membuat keputusan serta melaksana polisi baharu untuk kebaikan rakyat Sarawak. Wartawan Monica Gary ada laporannya. Pada 14 Januari, Sarawak mencatatkan kes harian COVID-19 tertinggi iaitu 180 kes dengan penularan kluster Pasai di Sibu. Tindakan segera diambil JPBN dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sibu dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri. Dalam menangani COVID-19, musim tengkujuh yang sudah dijangka berlaku pada awal tahun menyebabkan berlaku banjir di 4 bahagian. Situasi 2 dalam 1 ini sudah pastinya memerlukan pengurusan yang cekap daripada pihak JPBN. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah berpuas hati dengan hasil kerjasama dipamerkan setiap agensi dan jabatan walaupun berdepan dengan keadaan yang cukup mencabar serta terus berganding bahu fokus dalam mencari kata sepakat untuk satu-satu bencana. Mereka mempunyai pengalaman yang luas. Kerana sistem kita ada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di peringkat bahagian dan di peringkat daerah. Dan mereka ini dah mempunyai pengalaman yang luas. Maka apa-apa keadaan berlaku di bahagian ataupun daerah, mereka memang sudah cukup mengenal dan fasih apa SOP ataupun prosedur-prosedur yang patut diambil kira. For example,
banjir, kita tentu kalau ada perlu perpindahan, kita menindak ke pusat pemindahan sementara. Dan dalam pusat pemindahan sementara, kita pun telah memberitahu SOP kena masa COVID ini. Kerjasama erat pelbagai agensi dalam JPBN memudahkan setiap tindakan dilaksana untuk membantu rakyat ketika berdepan cabaran pandemik COVID-19 dan banjir. Terdapat PUI yang PUS yang masih lagi dalam tempoh kuarantin tetapi terpaksa dipindahkan kerana kawasan ini terjejas, maka dalam hal ini bomba terpaksa juga memberi perkhidmatan memindahkan kata orang tadi PUI PUS ni ke tempat yang selamat, PPS. Kita perlu buat saringan suhu dan kita lihat juga sama ada bergejala untuk memastikan mereka sehat, dan kalau mereka sehat alhamdulillah, kalau tak sehat maka tindakan seterusnya akan diambil. Kemudian nombor 3, kita dah agih alhamdulillah juga kepada cubicle. Kita mengucapkan terima kasih kepada pihak NADMA kerana telah memberi cubicle untuk pusat pemulihan perpindahan sementara. Jadi dengan ini ianya memberi satu keadaan yang lebih selesa dan juga privasi terutama kepada yang berkeluarga, kepada wanita yang sedang menyusukan anak mereka. Pandemik COVID-19 dan bencana banjir yang datang serentak ini pastinya menambah kerisauan penduduk yang terjejas banjir dalam memastikan keselamatan diri serta keluarga, terutama apabila terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS sehingga banjir reda. Untuk penempatan di PPS itu hanya 24 keluarga yang meliputi 24 buah rumah lah yang berpindah situ, sebab kita mengikut menjaga SOP lah. Sebab keadaan penyakit dia kita tahulah menular, yang mana kapasiti itu hanya dibenarkan untuk dalam lingkungan 100 orang. Tapi alhamdulillah lah perpindahan penduduk setempat yang mana yang terlalu kritikal ini dapat berpindah itu untuk 24 keluarga dengan 60 orang lah yang situ termasuk pihak yang bertindak di situ lah, pihak APM, JKM bersama dengan sukarelawan kampung lah untuk sama-sama memantau dan seterusnya menjaga keselamatan di dalam Dewan lah. Kerjasama antara agensi Persekutuan dan Sarawak nyata terbukti berkesan dan memudahkan pengurusan operasi menyelamat sama ada dalam bencana kecil maupun besar. Lebih-lebih lagi sepanjang kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Monica Gary, Kuching, Sarawak. Semangat bersatu padu dalam masyarakat ini perlu diperkukuh bersama kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19. Kerajaan Negeri Perak mengarahkan aktiviti di sekitar air terjun Tanjung Batu dalam hutan simpan kekal Segari Melintang Tanjung dihentikan serta-merta. Sebelum ini tular di media sosial mengenai pencerobohan dan kerosakan di kawasan tersebut. Wartawan kami, Fahmi Muhammad Noor, meninjau kawasan tersebut. Air terjun berketinggian 300 meter ini sebenarnya dulu merupakan satu tempat yang sangat indah, tetapi disebabkan oleh kerakusan tangan manusia, aktiviti pembalakan dan juga projek kuari di sekitar kawasan ini telah merubah segala-galanya. Tinjauan bersama beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan NGO mendapati kawasan sekitar air terjun dipenuhi longgokan kayu dipercayai kesan aktiviti penerokaan. Keadaan itu menimbulkan kebimbangan apabila pokok ditebang tanpa perancangan rapi mengakibatkan kawasan tersebut musnah. Boleh kata kategori hancur lah kalau kita tengok aktiviti di sebelah atas, dia dah tak ada buffer zone. Dia dah tanah merah, maksudnya dia dah jatuh. Di atas tu pun dia dah katuk dah. Dan sebelum ni yang saya naik drone untuk merakam video di atas, di kawasan atas pun dia dah teroka habis lah. Susulan itu, Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad mengarahkan siasatan menyeluruh dijalankan Jabatan Perhutanan dan Jabatan Alam Sekitar Negeri. Pihak Perbadanan Menteri Besar pula diminta menyediakan laporan terperinci mengenai aktiviti kuari yang didakwa punca kepada kerosakan itu. Laporan Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM.
Baiklah, benarkah ranking Harimau Melaya ketika ini dah masih merudum lagi? Mungkin kalau kita nak tahu laporan lanjut, terus saja bersama rakan penyampai Aikar Hamzah. Daftar. Teruskan. Ranking Dunia Harimau Malaysia berada pada posisi yang baik. Manchester United kekal di puncak Liga Perdana Inggeris. Assalamualaikum, terima kasih Fatil dan juga Hazel. Ranking dunia skuad bola sepak kebangsaan sedang meningkat dan dalam momentum yang baik, bukan merudum. Demikian dinyatakan penganalisis sukan Malaysia Dr. Pekan Ramli sebagai mengulas kenyataan pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman yang terkejut dengan kedudukan semasa ke-153 dunia skuad Harimau Malaya. Menurut beliau, jika dilihat sejak 1993, ranking skuad kebangsaan sememangnya merosot, tetapi sejak 2018 hingga 2021, ranking Harimau Malaya terus meningkat mendadak, iaitu dari 178 kepada 153 dalam tempoh 2 ke 3 tahun sahaja. Jadi untuk menyatakan ranking skuad kebangsaan tidak meningkat, ujarnya adalah tidak tepat serta tiada fakta. Justru Ketua Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi itu mahu semua pihak terutama Norizam agar mengeluarkan kenyataan berlandaskan fakta dan realistik dengan situasi semasa. Berdasarkan peningkatan ranking ini, beliau melihat skuad kebangsaan dalam landasan yang tepat untuk mencapai misi F30. Dan dengan usaha berterusan, tidak mustahil ranking pasukan negara akan terus meningkat. Dr. Pekan turut mengingatkan agar semua pihak terus kekal positif, bekerjasama dan memandang ke depan dalam memastikan peningkatan skuad kebangsaan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuatkan pasukan-pasukan yang terbabit tiada pilihan dan kembali bergantung kepada cara latihan yang pernah diamalkan sepanjang PKP pada tahun lalu, iaitu berhubung secara dalam talian. Sedikit kelegaan apabila kerajaan membenarkan aktiviti berjoging sekaligus mampu membantu mengekalkan tahap kecergasan pemain. Beberapa ketua jurulatih pasukan akur latihan di padang dengan sentuhan terhadap bola adalah paling utama bagi menghadapi musim baharu. Namun mereka menyerahkan perkara itu kepada kerajaan, Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam mencari penyelesaian. Antaranya Ketua Jurulatih Sabah Kurniawan Dwi Yulianto yang memahami keperluan pelaksanaan PKP ekoran kes jangkitan pandemik COVID-19 yang semakin tinggi kebelakangan ini. Buat masa ini, ujarnya, pemain-pemain kembali menjalani latihan secara individu dan akan memberi laporan kepada jurulatih. Berdasarkan pengalaman sebelum ini, pemain-pemain dapat mengikuti segala arahan yang diberi walaupun terpaksa menggunakan cara dalam talian. Sementara itu, Ketua Jurulatih PDRM Mat Zan Mat Aris mengakui pemain perlu bertanggungjawab dengan kecergasan masing-masing. Ini kerana staf kejurulatihan hanya boleh memberikan program latihan yang ditetapkan. Beliau yang baru sahaja melengkapkan senarai pemilihan pemain bagi menghadapi musim 2021 mengakui tempoh PKP adalah amat mencabar buat jurulatih dan pemain. Ujar beliau, pihaknya terpaksa merangka program khusus buat pemain terutama mendapatkan kembali kecergasan. Menurutnya adalah penting bagi pemain mengekalkan disiplin serta jujur dalam soal latihan dan patuh terhadap program yang telah dirangka. Johor Darul Takzim JDT memperkuatkan pasukan bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini apabila mengikat penyerang import baharu dari Argentina iaitu Jonathan Herrera. Pengarah sukan JDT Martin Press kenyataan di laman rasmi Johor Southern Tigers berkata mereka percaya Herrera adalah pemain yang layak berdasarkan umur serta cara permainan yang sesuai dengan pendekatan kelab ini.
Menurut Press, pihaknya telah melihat beberapa pemain untuk melengkapkan pasukan dan akhirnya memutuskan untuk memilih Herrera sebagai penyerang import baharu mereka. JDT akan memperkenal secara rasmi pemain berusia 29 tahun ini selepas dia habis menjalani tempoh kuarantin wajib bersama-sama dua lagi pemain. Berasal dari Buenos Aires, Herrera sebelum ini beraksi bersama klub Division 2 Liga Argentina Deportivo Riestra dan merupakan penjaring terbanyak kelab tersebut. Kelab bola sepak Seri Pahang FC yang kini di bawah kendalian Ketua Jurulatih baharu Thomas Dooley sedang memperkemas latihan bagi menghadapi musim Liga Malaysia 2021. Seri Pahang FC mengaplikasikan pengalaman menjalankan latihan semasa PKPB yang lepas untuk dalam program latihan kali ini di samping perlu mengadaptasi dengan bencana alam. Ketua Pegawai Eksekutif Pasukan Datuk Sufian Awang menjelaskan bencana banjir merupakan cabaran besar memandangkan terdapat beberapa pemain yang berada di luar Kuantan tidak dapat bersama-sama menjalani latihan pada awal Januari lalu. Namun kini setelah banjir reda, Seri Pahang FC dapat mengumpulkan semua pemain untuk berlatih dengan setiap sesi hanya 10 pemain selaras dengan syarat utama SOP yang ditetapkan MFL. Thomas Dooley dipilih sebagai ketua jurulatih berikutan pencapaiannya sebelum ini yang berjaya memperbaiki kedudukan skuad Filipina ke tangga 111 dunia. Dooley yang kini sudah masuk minggu ketiga latihan turut dibantu Dollah Saleh selaku pengurus pasukan. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Fatil dan juga Hazel untuk meneruskan berita perdana malam ini. Ya, sahabat saya Akhtar, terima kasih. Juara dunia renang berirama Kristina Makushenko mempamerkan kemahiran melakukan catwalk 360 darjah dalam air. Beliau turut memakai kasut tumit tinggi. Berusia 26 tahun, atlet kelahiran Rusia ini menceburi sukan renang berirama sejak berusia 10 tahun dan merupakan juara dunia sebanyak 4 kali. Beliau kini jurulatih sukan itu di Amerika Syarikat. Romain van der Top, 34 tahun, mencipta rekod dunia baharu berendam dalam ketulan ais selama 2 jam 35 minit dan 43 saat. Beliau yang digelar Iceman melakukan cabaran itu di bandar Waterloo, Perancis Disember lalu. Van der Top yang merupakan pekerja kesihatan memecahkan rekod pribadinya sebelum ini dengan tambahan 40 minit. Beliau mengumpul dana untuk kanak-kanak sakit kanser. Pihak berkuasa hidupan liar di Florida, Amerika meminta bantuan orang ramai untuk mengesan individu bertanggungjawab mengukir nama Trump pada badan seekor manatee. Individu terbabit berdepan hukuman denda sehingga $50,000 dan penjara selama setahun kerana mencederakan haiwan dilindungi. Manatee itu dikesan pada 10 Januari lalu, 4 hari selepas penyokong Presiden Donald Trump menyerang bangunan Capitol di Washington yang mengorbankan 5 orang. Manatee mamalia marin turut dikenali sebagai lembu laut dari keluarga Sirenia, sama seperti dugong. Saling mengagumi bakat masing-masing, penyanyi Kai Bahar dan Aina Abdul tidak melepaskan peluang berkolaborasi dalam single terbaru. Lagu berjudul Nafas Cinta dilancarkan di platform media sosial pertengahan Disember tahun lalu. Menurut Aina, segalanya tercetus selepas mereka berduet menyanyikan semula lagu Just Give Me a Reason yang dimuat naik dalam saluran YouTube masing-masing. First stepnya adalah kami kiranya berkenalan melalui cover video yang kami lakukan di YouTube. Waktu tu kami tak ada plan pun untuk keluar single. It's just untuk memenuhi masa-masa yang lapang di waktu PKP dulu. Itulah langkah pertama kami. And then after that, Kai dan manager Kai jemput Aina untuk perform di konsert minggu ini, konsert Kai di RTM. Dari situ kami berjumpa face to face, and then Aina ajak Kai untuk berduet.
Lamaran Aina untuk berduet disambut baik Kai sehingga terhasilnya nafas cinta yang sudah dilancarkan serentak dengan video muzik rasmi pada 18 Disember lalu menerusi YouTube Aina Abdul. Kai mengakui cukup bertuah berpeluang menjalin kerjasama dengan Aina selain mengagumi bakat besar dimiliki penyanyi lagu semalam itu. Sesuai lah bila sekali kata kita orang ada satu sekali program di program televisyen. Jadi di situ pun dia orang punya PR punya manager lah sembang itu kan, manager kan. Itu kerja dia orang. Jadi saya rasa macam okey boleh ke. Betul tak Aina pun nak juga serius lah macam tu. Macam Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di beberapa negeri khususnya di Lembah Kelang turut memberi kesan kepada penggiat industri seni negara. Antaranya keperluan menghadkan bilangan kru yang bertugas, menukar lokasi penggambaran dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Bagi golongan artis, pematuhan tersebut wajar ketika negara berdepan pandemik COVID-19 yang mengancam kesihatan semua pihak. Yang impak kali kedua ni, kita macam rasa terkesan tu daripada segi emotionally tau, daripada segi kita tak ready lagi untuk news ni, sebab kita hari tu kita dah okey dah, kita dah okey, dah stable dan sebagainya, dah boleh kerja dan sebagainya. So alhamdulillah dekat situ, tapi tiba-tiba jadi balik. It's very hard and I pun ada few kenalan yang baru buka kedai, kena tutup kedai, ialah sebab MCO siapa nak datang kedai, and they still have to bear the cost. So of course it's not a great news, tapi I faham lah PM kita pun he needs to do something untuk curb cases ni. Banyak benda yang tak boleh buat sebenarnya, tapi kita sebagai penggiat seni kita tahu macam mana kita nak buat, kita nak cheat benda-benda yang ada dekat setiap scene. Control set saya dengan memastikan everybody follow SOP and also lakukan langkah-langkah pencegahan lah. Basically kita orang sanitize, macam wardrobe tu semua kena emphasize lebih lah. Paparan itu menutup berita perdana edisi Isnin 18 Januari. Terus berwaspada kerana COVID-19 berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuhi SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan anda imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.